Alhamdulillah, bersiaran lagi kita hari ini. Syukur Alhamdulillah. Di Alhamdulillah. program Jom Masak dengan Kak Zaidah untuk episod yang ke-201. Okey. 201 ya, sekejap je ya. Kejam selit kita dah sampai 200 ya. Betul. 201 dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, nampaknya macam Kak Zaidah nak masak. Kita tengok Ya, bahan-bahan yang masak lah ada hari. atas kitchen counter ni. Okey. Kak Zaidah nak masak apalah pula? Ada ayam tu? Ada ayam, ada santan ya. Right. Agak dah mungkin perempuan dah tahulah ya. Rasanya dah tahu dah ni. Dah tahu ya. Kan? Alright, tak apa. Salam Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pada semua viewers ya yang sedang menonton. Alright, terima kasih banyak. Minta tolong like, comment, love dan share video live kita ni. Jadi ramai lagi yang boleh tonton. Hari ni episod yang terakhir ya untuk kita nak menjelang raya nanti, menjelang raya. insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Alright, nampaknya sound okey, approve dengan orang sound check. Okey. Hai Kak Zaidah and Bella, selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa. Hai Oli Manja. Tinggal lagi 3 hari ya kita nak berpuasa. Yes, kita tunggu sikit lagi rakan-rakan kita tune in dan kita akan mula masak, okey? 3 hari tak dapat bersama rugi rasanya. Oh ya ke? Mariati Arifin pergi mana? Katanya Assalamualaikum Bella dan Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Tak apa, boleh tengok ulang videonya ya. Ulang tayang gitu. Ulang tayang video. Apa tu? Bel, resepi Red Velvet dah repost balik. Okey, Princess Virgo. Belum. Kita rasanya tak ada lagi resepi, sebentar lagi. Macam nanti saya macam akan sibuk sangat ya. Ya, kejap lagi nanti saya akan kita cubalah. Dengan tim social media. Kak Zaidah dah ramai dah ni. Okey, apa kata kita jangan tunggu lagi, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara masak rendang lagi ya. Sebab biasanya hari raya rendang ni dia sinonim sangat dengan raya. Ya, kalau boleh hari-hari kita nak masak rendang yang berlain-lain rasa ya. Okey, rendang pun dia ada banyak jenis rendang ya. Okey, hari ni yang simple juga. Cuma hari ni Kak Zaidah guna ayam pula. Selalu saya masak rendang dengan daging ya. Itu hari saya dah beri rendang tok dengan daging. So hari ni kita akan buat rendang hijau ayam. Ya. Dia warna hijau. Ada juga cakap rendang Negeri Sembilan ya. Cuma saya tak berani nak sebut Negeri Sembilan kat sini ya. Nanti kalau saya silap bahan-bahan, marah pula orang Nogori. Ya, sebab saya bukan orang Nogeri. Jadi saya buat lebih kurang style saya ya. Ayam masak hijau. Ayam rendang. Rendang hijau ya. Okay. Rendang hijau ayam. Rendang hijau ayam. Okey, bahan-bahan untuk rendang hijau kita. Kak Zaidah guna kat sini 1,5 ekor ayam ataupun 2 ekor. Ini 1,5 ayam, lebih kurang dalam 15 ketul. Saya suka masak besar-besar sikit sebab kadang-kadang nanti kalau kita masak lama dia akan kecut ya. Kalau nak pakai ayam pencen pun boleh lah. Ayam pencen dia tahan sikit ya. Ataupun ayam kampung ya. Ayam pencen ni ayam tua ya. Kadang ada orang tak tahu apa ayam pencen. Ayam pencen ni ayam tua. Ayam tua isi dia agak keras. Jadi sesuai kalau kita guna untuk masak lama di kuali ya. Okey. Now, bahan-bahan untuk yang untuk dikisar, Kak Zaidah guna 20 biji bawang kecil ataupun bawang merah, 6 ulas bawang putih, 6 batang serai, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup ya. Okey, kita guna juga sedikit beberapa helai daun salam, 3 sudu makan keresek, 20 hingga 30 tangkai cili hijau. Kalau perempuan nak pedas, boleh tambah sedikit dengan cili padi. Ya, saya pakai cili hijau saja sebab saya tak berapa kuat pedas ya. Kalau nak pedas tambah cili hijau, cili padi. Cuma kalau perempuan ada setengah rendang hijau tu dia pakai cili padi saja. So kalau you pakai cili padi saja, you tak boleh pakai sampai 20 hingga 30 satu mangkuk macam ni. Nanti you tak boleh makan, pijar ya. So saya guna cili hijau supaya ada kuah nanti. Supaya rendang kita berkuah. Sebab cili hijau kita boleh pakai banyak. Ya, dia tak berapa pedas. Okey. So terpulang kepada perempuan ya. Okey, kita guna juga daun kunyit. Dalam dua helai daun kunyit dihiris. Kita guna juga asam keping dan gula merah ya, ataupun gula kabung ataupun manisan. 2 keping ya. Okey, bahan-bahan lagi sekali dan 1 liter santan. Alright, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk dikisar. 20 biji buah pula.
Bawang. Bawang merah. Nak cakap laju ni kenapa? Macam ada orang nak kejar pula ya. Okey. Dia express pula ha. Okey. 20 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, 6 tangkai serai, 1 inci halia, 1 inci lekuas dan 1 inci kunyit. Okey, kita guna beberapa helai daun salam. Ada setengah pakai daun limau ya, terpulang ya. Saya pakai daun salam. Kemudian 3 sudu makan kerisik, 20 hingga 30 tangkai cili hijau, 2 helai daun kunyit, beberapa keping asam keping dan 2 keping manisan. Ayam 15 ketul. Ayam besar ya. Dan 1 liter santan. Okey, kali ni Kak Zaida masak rendang, saya tak goreng dulu. Saya terus masuk ke dalam dalam kuali ya. Okey, kita perlu kisar dulu bahan-bahan yang perlu dikisar ni tadi. Irvina Ali kata izin share tiap live ya Kak. Boleh. Silakan. Memang itu yang kita nak ya. Ada anak kecil tak boleh ni fokus sangat berebut telefon. Berebut ni. Itulah ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang dia banyak bergalah. Tak, ibu-ibu sekarang dia banyak bergalah dengan anak-anak ya. Kalau ibu dulu tak. Kita takut tahu dengan mak kita dulu, especially dengan bak kita, dengan bapak kita ya. Dia tak ada masa nak bergalah dengan kita. Kita yang kena beralah dengan dia. Berani kita tak nak beralah dengan dia. Menggigil-gigil kita. Ya, menggigil-gigil kita. Aduh, Mariati Arifin 3 hari kemas-kemas rumah and beli barang nak raya. Tengok ulangan tak puas. So okay. Kita dah live hari ni sama-sama. Alright. Terima kasih Kak Sada. I love this. Alhamdulillah. Orang nak goreng rendang hijau guna cili padi. Yes, itu saya dia tak guna Kak cili Sada padi ya. tadi. So kalau pakai cili padi hijau, kata Kak Zaida. Kalau you pakai cili padi, you pakai tak banyak, okey. Cuma dia kurang kuah. Sebab cili padi kan kecil kan ya. So sebab tu saya pakai cili hijau. Saya letakkan banyak supaya dia berkuah tapi dia taklah pedas pijau. So terpulanglah ya. Okey, kita perlu blend dia hingga dia halus. Kak Zaida letakkan minyak supaya dia kurang berair. Ya. Kalau tak lama nanti kita nak tunggu dia kering. Kalau tak lama ya nak tunggu dia kering. Jadi saya letakkan minyak. Kalau perempuan nak letak air pun boleh. Dia berat. Paksa ni. Ni kes paksa. Macam bunyi ya. Kejap ya. Okay. Macam bunyi mesin rumput. Sekejap ya. Tolong ambilkan saya air sikit. Sebelum ni saya buat guna cili padi. Next time nak try ladi hijau pula lah. Alright. Ni pun sedap juga ya. Ni pun sedap. Guna cili hijau hari ini tak ada rempah ya. Ini hanya kita rasa bawang, rasa lada ya. Dia tak ada rempah ya. Yang itok-itok tu dia ada rasa rempah. Hartini Saidin, saya orang Kedah. Memang plan nak buat rendang hijau esok atau lusa. Thank you sangat, rezeki saya lah. Alhamdulillah. Boleh cuba Kak Zaida punya resepi ya. Dia berat. Berhenti terus. Dia berat. Ni satu bagus blender ni. Dia dengan sendirinya automatik dia akan berhenti kalau dia rasa dia tidak upaya nak memutar. Tu senyap terus. Okey, kita tunggu sikit lagi hingga dia halus ya. Okey. Dah. Okey, Kak Zaida dah panaskan periuk dengan minyak. Kuali ya. Alright. Saya nak tumis ya. Kalau ada setengah orang dia tak tumis ya. Dia terus masak semua. Tapi saya tumis ya.
So, lebih wangi kalau tumis. Hari ni tumis Kak Zaida? Kita tumis. Tu kita Alright. dah panaskan minyak di kuali. Kemudian kita tumis bahan-bahan yang kita kisar ni tadi. Saya nak tengok bila orang buat rendang, saya plan nak buat daging dendeng dengan apa ni, masak lodeh je untuk raya nanti. Dah saya raya seorang-seorang. Alah, Ya ke? hai Sendiri masak, sedih. sendiri makan ya. Sedih bunyi, tak apa. Sedih, tak apa. Jangan sedih-sedih. Okey, nanti apa-apa boleh orang kata video conference je sekarang ni new normal kita beraya sekarang ni. Bukan you saja ya, semua macam tu ya. Selalu guna cili api aja. Nak try cili besar hijau pula lepas ni. Yes. Kalau cili padi, itu yang Kak Zara cerita tadi ya. Kalau cili padi, dia pedas lah. Satu dia pedas, satu kita tak boleh letak banyak. Paling-paling pun kita akan letak dalam 2 genggam ya. Kalau satu mangkuk penuh macam tadi tu, pija nanti you punya rendang. Ya, so terpulang ya. Nanti orang Negeri Sembilan biasa memang pakai cili padi je. Memang biasa ya pedas. Memang pedas. Di sana jadi untuk kurang pedas, apa yang nak kurang pedas boleh guna cara Kak Zaida ni. Jadi nampak ni rendangnya warna hijau ya. Nampak tu. Nanti dia hijau gelap ya. Okey, kita tunggu dia hingga dia naik wangi. Kemudian kita akan masukkan santan dulu. Ya. Masuk santan hingga dia agak pekat baru masuk ayam ya. Sebab kalau kita masuk ayam bersama dengan santan, ayam ni nanti cepat empuk. Sementara nak tunggu kering nanti ayamnya mungkin jadi hancur pula ya. Abdul Razak Muhammad Hussein, salam dari Brunei. Hai orang Brunei. Waalaikumsalam. Okey, salam Kak Zaida. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masak apa hari ni? Hari ni kita masak ayam rendang ya, ayam rendang hijau. Ya, Sis Nora Hanun, kita masak rendang hijau ayam. Mana-mana satulah, ayam dulu ke ayam kemudian. Bahan-bahan blender tadi tu apa? Okey, Azian, bahan-bahan blender Kak Zaida menggunakan 20 biji bawang merah. 6 ulas bawang putih. Okey, bawang merah, bawang kecil ya. 6 tangkai serai, 1 inci halia, 1 inci kunyit dan 1 inci lengkuas bersama 20 hingga 30 tangkai cili hijau. Ya? Yes, betul. Yang itu kita blend tadi ya. Alright. Assalamualaikum. Raya ni memang cadang nak buat rendang paru masak hijau. Alhamdulillah rezeki saya dapat menu Puan Zaidah. Semoga Allah beri kesihatan pada Puan Zaidah dan Bella. Amin. Terima kasih banyak atas doa yang tak henti-henti daripada you all semua. Nampak ni rendang kita berwarna hijau ya. Siapa yang baru tune in, hari ni adalah rendang hijau ayam. Bak kata rakan-rakan viewers kita ada juga yang saya nampak tadi, katanya memang Onogori memang makan podah-podah katanya. Podah. Podah. Saya tak tahan ya. Saya suka makan pedas. Dengan cili padi. Kak Zara suka makan pedas tapi saya tak tahan. Saya tak boleh. Memang sedapnya sebenarnya makan pedas. Baru ada kek kata orang ya. Cuma Kak Zara tukar tu lada hijau supaya dia tidaklah berapa pedas sangat. Fadilah Supan, katanya salam dari Melbourne. Hai orang Melbourne, apa khabar? Apa plan you all ya yang di perantauan ni untuk raya? Share dengan kita. Mungkin kita boleh chit-chat sementara Kak Zaida nak tunggu tumisan rendang ni Tumisan dia pekat ya. Alah, pakai ayam pencen boleh kan? Boleh. Ayam pencen biasa orang kalau buat rendang pakai ayam pencen. Kalau ayam pencen dia kering aja, puan boleh letak dah terus ayamnya. Ya, kalau macam ayam tak pencen lagi, boleh tukar dengan daging tak? Boleh Nisa. Ya. Boleh. Saya baru tunjuk itu hari pakai daging, jadi hari ni saya tunjuk pakai ayam pula ya. Ada guna kunyit hidup tak tu sis? Ada. Kita pakai 1 inci ya kunyit hidup. Kalau pakai bawang besar boleh tak? Dasi Mamat Suki tanya. Boleh. Cuma kalau bawang besar dia banyak air, jadi lambatlah sikit kalau nak kering tu. Okey. Gondang lomak cili api, gondang orang Den. Orang Negeri Sembilan ya, Anis. Bella dah tag Opin resepinya belum? Salina Rashid masih belum ada lagi ya. Saya tak nampak lagi yang sharekan resepi. Okey, saya repeatkan resepi lagi sekali untuk hari ini. Siapa yang fokus boleh komen dan saya akan pinkan secepat-cepatnya. Gitu. Okey. Tapi ini nanti kejap ya. Tapi ini bukan Negeri Sembilan ya. Kak Zara pun tak tahu sebenarnya rendang Negeri Sembilan. Yang saya tahu rendang hijau yang
cara saya. Kan saya cakap Negeri Sembilan kan nanti marah orang Nagori. Lain pula style saya masak menulis ya. Sebab selalunya sinonim bila kita dengar rendang hijau, kita tahu datangnya cili daripada padi. Negeri Sembilan. Yeah. Okay. Alright. Bella, please tanya kat Kak Zaidah. Boleh? Yes. Boleh. Dah pukul masih tak gebu. Apa tu? Pukul apa yang tak gebu? Sari, pukul apa yang tak gebu? Share dengan kita. Buat kek ya. Boleh Emma Sari, apa tu? Apa yang kita pukul tak gebu tu? Share dengan kita. Kalau nak pedas, boleh campur sikit dengan cili padi kan? Boleh. Sedap ni. Boleh. Zuana. Cuma Kak Zaidah letak cili hijau. Satu saya tak nak pedas sangat. Dan satu lagi saya nak dia berkuah. Kalau saya pakai cili padi saja, dia tak ada berkuah. Ya, kuah dia macam melekat-lekat dekat tu. Dia kurang kuah sebab nakkan berkuah, kita terpaksa letak banyak cili tu nanti. Tu pedas pula nanti pijo. Ini pun dah bau dah. Ni pun pedas juga ya. Tapi kuranglah pedas. Taklah pedas menyengat macam cili padi. Ayam lebih kurang 1,5 ekor ya. Ada 15 ketul. 15 ketul besar-besar ni Kak Zaidah punya ayam ya. Potong berapa ni Kak Zaidah? Potong 12 ke? Saya potong 12. Seekor potong 12. Okey, apa yang jadikan dia hijau tu? Nampak ni ada cili hijau je di dalam. Itu dia yang buatkan dia hijau. Ada ada yang setengah menggunakan cili api hijau ya. Jadi cili padi hijau tu mengikut ya. kesesuaian masing-masing. Tak gebu kek yang semalam, kek marble. Kenapa sis? Kenapa Emma Sari? Apa sudah jadi? Okey, Kak Zaidah mungkin boleh beri pencerahan. Kenapa dia tak gebu tu? Okey, dia tak adalah gebu, boleh gebu macam pekat pukul telur ya. Sebab butter dia tak bolehlah gebu. Pasal dia pun 250 satu buku je butternya ya. So kemungkinan butter you lembik lah. Butter you tak sejuk tu yang you pukul dia jadi lembik, dia tak jadi gebu. Ya, you kena pukul dia dengan menggunakan butter yang sejuk baru dia boleh jadi pekat dan gebu. Ataupun overlap ke ya. Tapi kebanyakannya mungkin kebanyakannya disebabkan oleh butternya tu. Butternya kurang sejuk. Okey, Kak Zara tunggu sekejap lagi dia kering sikit airnya. Lepas tu kita kan baru masukkan santannya ya. Okay, saya dah jumpa dah. Thank you so much Mas Mark Toby for sharing the full recipe or full ingredient ya untuk menu hari ni. Bel tengok Bel, dia dah mula naik minyak. Ya, dia dah mula naik minyak. Maksudnya dia dah dia dah kering, airnya dah kurang lah, bukan kering lah, airnya kurang. Dia dah naik minyak, kemudian kita masukkan santan. Masukkan santan dulu ya. Okey, kita masukkan daun salam. Kita tunggu lagi sekejap sehingga dia pekat sikit baru kita masukkan ayam. Right. So jadi dia tengah kering sedikit tu lah kita masukkan. Okey, apa lagi? Alright Bel, kalau boleh repost resipi red velvet by today, thought of doing besok. Okey, insyaAllah kami di sini cuba usahakan. Yes. Okey. Okey, terima kasih. So yang ni kena buanglah adonannya. Try lagi besok oleh Syiannya. Cair kan? Tu mesti dia kena butter dia kena sejuk ya. Kalau you tengok video Kak Zaidah banyak kali repeat. Butter must be dari fridge yang you boleh potong-potong butternya. Dan baru you boleh pukul dia gebu. Kalau butter at room temperature, the more you pukul dia akan lebih cair, bukan dia lebih gebu. Ya, dia lembik sebab dia kan berminyak butter ya. Nora Hanun, Kak Zaidah pernah ajar lauk hati ayam. Apa namanya? Bel tak jumpa resepinya. Tu sambal pengantin. Sambal pengantin ya, Nora Hanun. Ni hari raya ni memang orang mencari tu sambal pengantin ya. Kak Zaidah pun nak buat sikit untuk raya. Jadi search dekat search bar Facebook. Jika you ada Facebook, bolehlah ke sana. Alright, dan hashtag Jom Masak Kak Zaidah space rendang pula. Sorry. Apa tu? Sambal pengantin. Okey. Mas Riza Natasha, saya suka sangat rendang hijau tapi tak pernah buat sendiri, takut tak jadi. Thank you so much share recipe. Boleh cuba ya nanti insya-Allah. Ya, serai tu dikisah juga ya Roy Idris tadi. Rendang hijau ni hanya sesuai untuk ayam je ke? Ain Family tanya. Boleh, daging pun boleh. Daging pun boleh ya. Kak Zaidah nak masukkan ayam. Yang sebenarnya kalau you masak kat rumah, you tak payahlah berebut-rebut macam ni sebab kita ni ada time. Ya, kalau you masak kat rumah, tak perlulah api besar macam ni ya. Orang masak rendang mana ada setengah jam dah masak. Ya, masak rendang ni biasanya kalau mak-mak kita dulu berjam-jam dekat kuali ya. Tak tahan bau dia satu rumah. Okey, saya masukkan ayam. Tapi yang pastinya itulah bau raya. Ya, bau raya.
Okey. Pak tu besar-besar ayam Kak Zaidah. Potong 12 ya, dalam 15 ketul ataupun 1,5 terpulanglah ekor terpulanglah ayam. perempuan nak pakai, nak buat kecil ke ya. Kadang-kadang kalau kecil tu lebih muai, dapat banyak. Tak payahlah masak lama sangat. Betul. Okey, kita besarkan sikit api. Daun salam dah masuk. Sekarang ni kita masukkan asam keping. Gula kabung ataupun misel. Okey, kita biarkan ayam ni agak ayam ni dia akan keluarkan air dia lagi ya. So kita tunggu. Kemudian kita masukkan lagi santan. Kalau nak goreng dulu pun ayam dia boleh ya. Okey, kita tunggu sekejap. Lepas tu baru kita masukkan kerisik. Kerisik kita belum guna lagi ya. So, jadi kerisik kira antara yang last juga Last yang kita ya. masukkan Alright, Kak Zaidah, kalau Yes. resepi dia ajar untuk steam tapi kita bake dalam oven boleh tak? Apa dia? Kalau resepi yang untuk steaming tapi kita buat untuk baking, boleh ke? Kek tu. Kita bake. No, cake steam you tak boleh bake. Kalau you nak bake, you kena buat steam apa? Kak Zaidah lupa ya. Steam bath. You kena letak air. Kalau you buat macam tu, nanti kek you bentak dia. Sebab biasanya adonan steam, dia agak cair compare tu adonan bake. So you kena buat taruh air panas di bawah. You taruh loyang, kemudian you bakar. Tutup atasnya. Tu boleh. Ya. Okay, thanks so much Kak Zaidah for the tips. Maaf nak tanya Kak Zaidah, santan pekat ke yang digunakan? Kak Zaidah pakai santan pekat. Boleh ke, I bet mesti ada yang nak bertanya ni, boleh ke gunakan santan kotak? Boleh. So jadi kalau santan kotak pun 1 liter juga ke Kak Zaidah? Agak-agak lah you tengok pada keadaan kuah you ya. Okay. Sandy Lubis, salam dari Indonesia. Saya memang suka dengan Puan Zaidah Culiners Nusantara. I like orang Malaysia punya budi bahasa Melayu yang kental. Terima kasih banyak-banyak Sandy daripada Indonesia. Yes. Okey, asam Jawa tak letak ke Puan? Kak Zaidah pakai asam keping. Hari ni kita gunakan asam keping ya. Boleh masuk ubi kentang dalam rendang hijau ni ke? Ubi kentang? Kita masak gendang biasanya tak ada kentang ya. Okey. Alright, ada yang juga tadi saya dah naik atas komennya, tapi saya perasan boleh ke goreng dulu ayam ni sebelum Boleh. Yang sebenarnya goreng lagi sedap. You goreng ayamnya lebih sedap. Maaf Puan Zaidah nak tanya, biskut samprit butternya betul ke 200 gram? Sebab saya gunakan 200 gram, doughnya masih berderai. So, I tambah butter baru menjadi. Tolong beri pencerahan. Saya lupalah ya. I kena check balik ya. Kak Zaidah check balik. Okey. Kita check sekejap ya sebab lupa ya. Kak sebab di situ ingat. memang kuantiti untuk samprit memang itulah resepinya ya. Itu resepinya ya. Alright, so jadi dengan 200 gram tu agaknya you memang kena pukul lama lagi. Sebab memang kita perasan ada yang masa waktu kita memukul tu memang ada yang nampak berderai. Tapi Kak Zaidah pukul lama sedikit untuk dia apa orang kata sebati lah Right, Kak Zaidah ada campurkan sedikit air. Now saya dah masukkan kerisik ya. Yes. Ya, butter memang 200 gram ya sis. Okey, seterusnya. Nak tanya, kalau seafood seperti kerang, okey tak ganti ayam rendang hijau ni? Thank you. Kerang? Seafood. Kena rebus dulu ya. Rebus seafoodnya dulu. Allah, sorry. Tergoyang-goyang kamera hari ni. Yang semua dah start cuti ke hari ni? Rasanya macam ramai dah ya start cuti untuk raya. Lagi 2 hari kita nak menyambut raya insyaAllah. Hajar Siti Fauzia, hari ni saya buat rendang tok. Dah 2 jam masih lecak lagi. Kena tunggu ya. Tunggu sampai dia kering. Esok saya SAMB tu apa yang lagi esok masih ada belum raya lagi kan. Saya masak api sederhana aja, slow and steady. Yes, slow and steady. Dia lagi lama dia lagi cantik tu yang sebenarnya, lagi sedap. Lagi mesra ya. Haja, I know, thank you so much for sharing the recipe too. Okay, saya dah pinkan recipe daripada komen sis Mas Mark Tovi. Bolehlah
tengok, okay? Tengok di komen yang saya pinkan. Bella, what leaf was used in the rendang? Sunita Tandel. Okay, we're using bay leaf ya Kak Zaidah? Daun salam. Daun salam. Yes, bay leaf my dear. Okay, maaf nak tanya Kak Zaidah. Okay, guna baking powder action boleh tak? Double action. Boleh tak? Boleh. Okay. Double action pun boleh. Sekejap ya. Okay, sebentar Kak Zaidah ke dapur sekejap. Salam Kak Zai. Wah, sedapnya rendang hijau kan. Kak Zaidah ke dapur sebentar. Okey, rendang hijau ayam pencen lagi sedap. Oh, okey. Bak kata Kak Zaidah boleh ya untuk ayam pencen kita gunakan. 2 keping manisan tu apa? Gula Melaka. Ya, honey mohaimi ataupun gula karbon pun boleh. Puan Zaidah, samprit saya dah buat sedap. Terima kasih Puan Zaidah dan Bella. Sama-sama. Bella, dendeng dah buat ke? Dendeng yang hari tu Salina Rashid. Kita dah buat ya daging balado tu. Tu dendeng balado lah Alright, daun salam ganti dengan daun 5 purut boleh? Boleh. Bak kata Kak Zaidah tadi pun ada ya yang menggunakan daun 5 purut. Boleh je ya. Maaf tanya, cili hijau tu cili besar atau cili padi sebab lewat masuk? Cili besar ya. Kak Zara tak pakai cili padi. Kalau you nak pakai cili padi, letak sedikit cili padi. Okey, masuk serai ke tak? Masuk ya. Tadi kita dah blend sekali. Once sepayah kita ada masukkan dalam blender, kita blend sekali. Kalau tak ada serai tak rendang namanya ya. Betul. Banyaknya minyak Kak Zaidah. Gula karbon ganti dengan gula merah boleh tak? Boleh aja. Boleh aja, Norlin. Samprit saya dah buat sedap. Terima kasih Kak Zaidah. Alhamdulillah ramai ya yang berkenan dengan resepi samprit. Sebab samprit simple and dia memang orang kata memang setiap rumah mesti kena ada ya samprit waktu samprit. raya. Dia sinonim dengan raya samprit ni ya. Dia melt in the mouth, amboi. Okey. Ada ya santan ada ya yang listkan di dalam resepi Mas Mak Taubi ya. Ya, ni santan ni agak pekat ya. Kak Zara beli yang paling pekat ya. Jadi kita tak perlu letak semua lah. Beli yang biasanya. Ni agak pekat ya santan Kak Zara ni. So we don't need terlampau banyak ya. Yep. Kita tunggu ayamnya masak dan little bit kering kuahnya ya. Rendang kan biasanya dia kering ya. Okey. Tergoyang-goyang kamera hari ni. Sorry you all. Okay, itu dia ya. Dah buat samprit, makan dah habis dah. Kan, tak samprit raya ya? Yelah tahun ni pun raya, bukan ada orang datang beraya pun. Jadi kita je lah kita makan, je lah enjoy. Kita je lah enjoy the kuih. Assalamualaikum. Nak lari dari tajuk sikit. Boleh. Ikit tu bake tapi kita kukus boleh tak? Terbalik pula vice versa. Tadi tanya kukus boleh bake tak? Kalau bake boleh ke kita kukus? Kalau bake, dia resipi bake. Kat sini Ben. Biasanya resipi bake. Resipi kukus. Itu je ya. Sebab kukus ni adunan dia agak cair. Agak lembik sikit daripada bake. So kalau yang kering you try to kalau you nak steam boleh lah ya, cuma result dia mungkin dia berderai sikit ke something like that lah ya. Okay. Sis Bell tak letak kerisik boleh tak? Kenapa tak nak letak kerisik? Tak makan kerisik ya Izzat Ani. Kalau you tak makan kerisik tak rendang namanya ya. Rendang mesti nak ada bau kerisik. Kerisik tu yang melemakkan dia. Betul. Kalau tak masuk daun salam boleh tak? Nak cari daun salam kena pergi pasar. Ada yang daun bejer. Bay leaf lah tu boleh masukkan. Ya Kak Zaidah kan? Yes. Tak ada pun tak apa. You nak tak daun limau pun boleh. Hello from Klang. Hai orang Klang. Okay, thanks for tuning in ya. Bel, tolong ulangkan resepi rendang hijau. Boleh. Okay, saya ulangkan lagi resepi ya. Sementara kita tunggu rendang Kak Zaidah ni masak. Okey, dah nak masak dah. Kita tunggu sekejap lagi ya. Alright. Lepas tu kita akan tabur daun kunyit. Okey. Dah tabur daun kunyit Alright.
Betul-betul hijau. Macam tak colouring ya. Nampaknya ada orang dah mencuba resepi marble ya. Marble Ya, Nutella semalam marble juga cake. dah ada orang buat ya, marble. Petang dah dapat dah terus. Kita nak buat Agaknya. buka. Thank you so much. Yes, alhamdulillah. Ni Ya, mesti jenis yang memang barang ada di rumah kan. Terus. Pasal apa? Waktu Terus PKP ni, menerus. seeloknya you pergi beli. Kalau you nak pergi ke bakery shop, dia beratur tau. Alang-alang beratur tu you get something yang lebih sikit untuk your stock. Jadi tak payah pergi lagi. Para Miss Muhari Arumugam. Hello everyone. Hi. Hello. Hi, thanks for tuning in. Marati Arifin kata, saya raya tahun ni apa kuih pun tak buat sebab ada bahan, tak ada ada oven. bahan. Sabar je lah, bahan Tak ada ada, oven. oven tak ada. Tak apa, it's okay. Okay, pelan-pelan koho-koho orang kata. Lapis Moscovis yang semalam saya buat ni baru potong, cantik kejadiannya. Nanti saya hantar gambar ya. Yes. Marble Nutella dalam oven. Lagi 10 minit siap lah. Alhamdulillah. Rumahnya Masya Allah, macam tak sabar nak tunggu waktu buka nanti. Yes. Ni buat jual dah berbuka kan. Okey, saya repeatkan resepi. Salin sekarang, siapa yang terlepas tu, yang baru tune in. Ready, set, go. 1,5 ekor ayam, 20 biji bawang merah ataupun bawang kecil ya, 6 ulas bawang putih, 6 tangkai serai, 1 inci halia, 1 inci kunyit, 1 inci lengkuas, 20 hingga 30 tangkai cili hijau, sedikit daun salam, 2 keping gula merah ataupun gula kabung boleh juga ya, 2 keping asam keping, 2 helai daun kunyit, 3 sudu makan kerisik dan 1 liter santan pekat. Dapat ya? Kalau masih ada yang terlepas, boleh tengok komen yang saya dah pinkan daripada komen Sis Mas Mark Tovi ya. Okay, Kak Zaidah, apa Belum rupa? masak lagi. Belum masak lagi ya. Masih keluar darah ya. Right. Pada ayamnya, especially pada pehanya ni. So Kak Zara buang sedikit minyaknya ya, terlalu banyak. Saya beli juga bahan nak buat kek tahun ni. Tak tahulah nak jadi kek ke tak. Saya belum pernah bakar kek. Minta-minta Oh, ya jadi ke? kek marble saya. You just follow the recipe. Follow, sebelum you buat, jangan tengok recipe je, you kena tengok the video. Apa yang Kak Zara beritahu, what to do next ya. Dan Kak Zaidah ada sharekan macam-macam ataupun berbagai tips untuk baking ya. Jadi boleh tonton daripada awal. Ain Family kata jahitan tempahan baju hari ni last. Ada 2 hari lagi sempat untuk cuba biskut dengan samprit resepi Puan Zaidah. Sedih lah. Oh, tak sempat ke? Slow-slow boleh buat. Okay. Sophia Iksa. Hello. Hello Hi. back to you. Kak Zaidah, daun salam tu daun serai kayu ke? Tapi tadi macam ada orang cakap daun serai kayu daun salam. Oh, mungkin ada orang lain panggil Ni dia rupa dia. daunnya, I daun still serai have kayu. like this. Ni yang kering Ada, mungkin Indonesia kot yang itu hari cakap serai kayu dia panggil. Bay leaf. Nampak tak? This is the bay leaf. Ini pun bay leaf Daun Kak Zara salam, ni pun ada peminat kita ya yang datang sini, Puan Aminah ya tak silapnya. Peminah ada bagi Kak Zara Yes, tadi. yes. Dia ada Puan tanam Aminah pokok ni dekat ada, rumah dia ya. Bagi kita hari tu. Saya dah buat hazelnut ball menjadi sedap. Tapi bila Alhamdulillah. saya buat chocolate coating double boiling, coklat tu tergumpal. Tak cair kenapa? Saya guna barrel compound milk chocolate. Tu termasuk air lah tu ke apa? Ini termasuk air ni. Dia tidak, dia kalau barrel tu dia tak ada masalah, langsung tak ada masalah ya. Ambil saya air lagi. Terima kasih Kak Zaidah. Resepi tak nanas dan samprit saya buat menjadi sangat sedap dan hancur di mulut. Alhamdulillah. Kan Mina Ko Alia. Sedap kan? Ya, daun serai kayu, daun salam Saya pernah tu. dengar. Saya pernah dengar dulu kita guna daun salam, ada yang sebut daun serai kayu ya. But so far saya tak pernah dengar, cuma masa hari itulah
ada viewer kita cakap daun serai kayu. So maybe that's the one lah ya. Okey, selalu buat kuih je. Jadi kalau buat kek mesti bentat. Nak try ikut resepi kek marble lah. Right, you have to practice more, okay? InsyaAllah. Pucuk pokok salam dipanggil daun serai kayu. Sedap untuk dijadikan ulam, Nur Azlin Naim kata. Lain tempat lain cara apa sebutannya ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Ayam kita masih belum empuk betul ya. Alright. Ain Amelia. Hai Bella. Hai. Kak Zaidah nak tanya. Tapi lari tajuk. Boleh. Boleh kalau untuk bangkit cheese. Resepi cheese. Guna 250 gram butter sesuai letak 250 gram cheese atau 110 gram cheese. Janganlah tok cheese semua banyak dengan butter. So jadi dia must be less a bit daripada butter. Ya. Less a bit, maybe 110 cheese boleh ke? Kalau 250 will be terlampau banyak cheese ya. Terlampau banyak cheese nanti adonan you jadi lembek. Alright. Serai kayu ialah daun salam. Orang Kelantan yang panggil. Aminah Nur kata. Saya tak tahu ya. Mungkin macam itulah bunyinya ya. Alright. Kamera kita ke kiri ke kanan, tak apa. kanan ya. Kak Zaidah tengah nak ni ya. Nak membalik-balik. Saya letak sedikit air sebab santan yang saya beli ni agak terlalu pekat ya. Jadi dia berkedel. Jadi kita tunggu. Saya letak sedikit air hingga ayam ni empuk ya. Ayam ni masih belum masak betul. Salam Puan Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lili Lia. Boleh tahu kek red velvet saiz loyang 8 atau 9 inci bulat ke 4 segi? Kek red velvet hari tu Kak Zaidah yang kita letakkan biasanya, dalam. Kek 9 inci ya? 9 inci bulat? Yes, 9 inci bulat. 8 inci petak. 8 inci petak. Syarifah Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun ni nak try rondang hijau ni. Tak pernah masak pun. Terima kasih resepi ni. Hari tu rendang tok pun sedap ya. Ramai yang dah buat ya rendang tok tu. Mariati Arifin kata, okey saya bacakanlah ini untuk Sis Mas Mark Tobi katanya. Thank you Sis Mas Mark Tobi. Selalu salingkan resepi untuk kami. Pantas betul kan? Thank you juga so daripada much. Kita kat sini ya. Thank you so much. Boleh guna santan kotak tak sukatan? Boleh cuma kalau you pakai santan kotak, dia smell of the santan tu kurang lah. Tapi lemak tu ada, cuma bau santan. Dan kalau biasanya kita guna santan fresh, dia akan mengeluarkan minyak dia. Tu yang sedap tu minyak kelapa, minyak dari kelapa. Kalau tak ada tak apalah, pakailah santan kotak. Teruskan dengan santan kotak. Tak ada masalah ya. Boleh jadi. Cuma rasanya agak lain sikit lah. Dan kuantitinya sama ya, 1 liter. Sama. Cuma dia tidak boleh pekat sangat. Kalau santan kotak yang pekat tu tak payah 1 liter. Agak-agak ya. Ini pasal Kak Zaidah pun tak pakai 1 liter sekarang ni. Saya pakai half sebab santan yang saya beli ni yang RM12 sekilo. Dia agak betul-betul pati ya. Indonesia pun sebut daun salam. Daun salam Indonesia memang sebab Indonesia dia banyak masakan dia pakai daun salam ya. Kalau nak guna santan kotak, guna 1 liter gak ke? Yes, Hazlin Azman. Kalau sediakan buat 1 liter. kuah lodeh, letak 3 helai bertambah sedap aroma masakan lodeh tu. Lapar dan nengok rondang Kak Zaidah. Yes, kita tunggu dia kering sikit lagi ya. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya, Sesungguhnya saya juga berpuasa. Bau dia bau dia lain ya. Dia bukan bau rempah, dia bau wangi daun. Bel, ada resepi cake cheese tak? Cake cheese tak ada. Kita ada burnt cheese. Oh yes. Burnt cheesecake kita dah bagi dulu ya. Burnt cheesecake, nampak burnt tak? cheesecake. Okey, ada. Okey, perempuan boleh saya cari. untuk burnt cheesecake episod yang sabar ya. Saya checkkan. Mana ya burnt cheesecake? Alright, episod yang ke-116. 116. Okey, untuk burnt cheesecake. Siapa nak resepi tu bolehlah tengok. Pergi ke search bar dan letak type hashtag jom masak Kak Zaidah space hashtag 116.
Saya memang buat rendang hijau ni setiap tahun and ada jual paste-nya sekali. I see. Okey, bolehlah hubungi siapa-siapa yang senang. Tak payah nak blend. Dah ada paste, masuk santan. Dah, settle. Selesai masalah. Selesai Semua masalah. sama resepi kita, cuma saya tak tahu kalau letak gula merah atau abung dalam rendang lagi sedap. Okey. Dia ada manis a bit lah ya. Manis tapi gula kambung ni dia tak manis macam gula putih. Dia tak letih, kurang sikit. Dia kurang sikit manis. Tapi dia akan ada efek pada colour dan pada rasa. Tapi tak semua rendang kita pakai gula kambung ya. Hai Kak Zaida. Ya, hai. Alhamdulillah, hari ni ada idea lah nak masak ayam rendang hijau untuk berbuka. Boleh try. Kebetulan ada hijau. Ada cili hijau. Ada cili hijau ya. Okey. Alright, apa lagi? Kita tunggu kering sekejap lagi ya. Kelapa dalam 2 biji lah ya Kak? Lebih kurang lah 2 biji, 3 biji. Right. Sekarang kelapa kecil ya, tak ada besar dah sekarang kelapa. Tak macam dulu-dulu kalau kita beli kelapa tu 1 biji santannya banyak. Sekarang ni tak mahu dia keluar santan banyak. Kelapa kecil sekarang ni. Kenapa tu Kak Zaida? Entah. Kenapa? Zaida Embong katanya daun serai kayu boleh buat ulam makan dengan nasi kerabu. Daun salam lain hanya untuk bubur dalam masakan dan daunnya okey, boleh itu direbus untuk minum untuk kesihatan. Okey ya, mungkin rupa dia lebih kurang tapi mungkin baunya tak sama ya. Saya pun tak tahu tu yang apa tadi, kayu tadi? Kak, serai kayu. Serai kayu ya. Saya pun tak tahu which one ya. Thanks for sharing. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya back to you, Yitli. Loy. Thanks so much. Terima kasih Kak Zaida. Banyak share resepi dan tips-tips yang sangat berguna. Moga Allah beri kesihatan yang baik dan dilimpahi rezeki. Amin. Tahu juga Tok Bella. Gitu juga untuk Bella. Okay, same to you. Terima kasih. Amin. Yang selalu ceriakan suasana. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya to you too. Rendang tak letak kerisik boleh ke Kak Zaida? Kak Zaida kata kerisik tu yang buat dia sedap rendang Boleh ni. jugalah, ikut selera masing-masing lah ya. Tapi biasanya rendang dia sinonim sangat dengan kerisik. Kalau tak letak kerisik pun, dia letak kelapa kering ataupun kelapa yang dah digoreng. Dia mesti nak ada bau kelapa tu puan rendang ni ya. Kalau tak ada bau kelapa, lagi-lagi kalau pakai santan kotak, lepas tu tak letak kerisik, dia akan jadi macam lok lemak lah. Lok lemak pekat. Dia kerisik ni yang buat dia bangkit bau ya. Dan kerisik dia agak banyak, bau dia sedap, bau dia manis. Dari kerisik ni pun kita boleh rasa manis dia. Okay. Alright. Okay, Bella maaf you bertanya. It's okay. Kenapa tu? Macam mana nak tengok live yang dah lepas-lepas? Okay, Jamia Ibrahim, tim social media Simply Sugar Baking Studio sedang usahakan untuk kumpulkan semua resepi di dalam satu album foto di Facebook page. Jadi hold on, dah siap saja, kita akan announce dan you all boleh tengok. Dan tinggal klik sahaja pautan yang kita sediakan di setiap caption gambar yang ada di dalam album #Jom Masak dengan Kak Zaida. So hold on tight. Assalamualaikum Puan. Suka tengok Puan masak. Semua sedap-sedap. Pandainya Puan masak. Muhammad Firdaus kata. Muhammad Firdaus dah ada resepi Kak Zaida. Bolehlah cuba masak kat rumah kan? Saya guna kelapa dari pokok sendiri. InsyaAllah besar kelapa dia. Ya, sekarang dia tak dapat dah kelapa besar ya. Dia asingkan kalau you pergi tempat yang orang buat kelapa, buat santan, dia asingkan ya, yang besar dengan yang kecil. Yang besar lain harga, yang kecil lain harga. Haruslah Kak Zaida, kita ada saiz yang berbeza. We have the small one. Tapi kelapa. Bel, kalau dulu kalau kita pergi beli kedai runcit, tak ada besar, tak ada kecil Kan? kelapa semua sedang-sedang. Sekarang ni kecil, kecil sangat ya. Tak tahulah ya, tapi nampak macam mana, just peredaran masa. Kena apa, orang kata reda je lah. Jadi siapa, kenapa? Dia petik awal. Okey. dan besar lagi dah dipetik. I see. Okey Kak Zaida, yes. Kalau tak masuk overlay jadi lembut tak? Sebab overlay kat kedai semua tinggal yang saiz besar. Nak guna sikit saja. Ada tips tak? Mungkin tips dia beli yang besar tu, bahagi-bahagi kita jual dekat Shopee. Masuk freezer. Kedai. Okey. Ada viewer di sini mengatakan ada di kedai RM2 ada jual overlay. Harapnya ada ya Ida Sami dekat dengan rumah you.
Okey, Kak Zaida, pencerahan. Yes. Kalau Apa tak ada pencerahan? overlay, macam mana? Okey, kalau tak ada overlay, kek you akan keras sikit lah, ya. Overlay tu dia adalah cake stabilizer. Dia stabilizekan your cake. Sekiranya dia tak ada, cake you tak stabilize. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya istilah bahasa dia, ya. Okey, ada alright. yang share dengan kita Kak Zaida. Yes. Katakan Nur Hayati kata boleh juga tak letak kerisik tapi kena guna santan lebih sikit. Boleh juga. Kerisik ni dia satu dia lemak, satu dia wangi. If you tak letak kerisik, you tak dapat bau kelapa goreng. Kelapa goreng ni sedap ya. Dia wangi kelapa goreng ni. Sebab itu minyak kelapa, you buat apa pun dia sedap minyak kelapa ni. Sebab kelapanya digoreng dulu untuk nak keluarkan minyaknya. So you can kalau orang budak-budak muda sekarang ni dia pun tak kisah, tak apa ya. Kalau orang dulu dia boleh rasa ya beza lauk ada kerisik dengan tak ada kerisik because of the smell of the kelapa. Kita jalan aja. Bismillah terus. Jalan. Bismillah Allahumma barik lana ya. Kita ni orang lama-lama kita makan kalau rendang means rendang. Right. Rendang dia tak ada kerisik atau tak ada kelapa goreng, dia bukan namanya rendang. Ya. Halimah Muhammad Jali katanya terima kasih Kak Zaidah yang selalu beri resepi dan tunjuk cara memasak very details dan menjawab segala pertanyaan. Love you Kak Zaidah. Love you too. Kenapa Kak Zaidah saya buat tak gunting? Saya merekah. Merekah? InsyaAllah. Kenapa Zaimah Ramli apa sudah jadi? Kak Zaidah beri pencerahan Kak Zaidah. Kenapa ni? Apa yang merekahnya? Dia lembut lah. Kak Zaidah baru buat 2 hari sudah ya. Ada orang macam ngidam nak juga biskut tu dari saya. Saya baru buat. Tak ada merekah. Kenapa mungkin, ya? Apa masalah ya? Timbangan you silap ataupun merekah tu maknanya dia kering lah ya. Dia kering. Should be tak ada masalah. Kalau you follow the recipe betul-betul, timbangan dia cukup, dia tidak kering dia tidak kering. Dia tidak merekah. Kak Zara tambahkan sedikit santan untuk bagi dia lebih kental ya. Alright. Mariati Arifin kata Kak Zaida and Bella termasuk dalam my favorite person list. You're so sweet Mariati Arifin. Yeah, so sweet of you. Thank you so much. Okay, you all juga sentiasa di hati kami di sini ya. Yes. Terima kasih banyak-banyak. Alright Kak Zaida, kek semalam nak jual RM berapa ya selalu? Zamilah Ishak. Kalau ada Nutella mahal lah. Kena ada Nutella mahal. Kalau tak ada Nutella, you just put plain cocoa powder ke apa, tak payahlah mahal sangat. Sebab it's only a marble cake ya. Roughly how much Roughly 40 lah, 40-50 macam tu lah. Right. Okay, dengan saiz 9 inci yang Kak Zaida sharekan semalam, 9 inci bulat ataupun 8 inci petak. Okay. Harapnya dapat membantu ya. Thanks a lot for Kak Ida for the all recipe given. Selamat Hari Raya both of you. Same. Thank you so much Sibani Ari. Thanks so much for your wish. Okay. Periuk jenama apa Kak Zaida? Ika Blusher tanya. Shogun ya? Ni Shogun ya. Setiap kali saya masak pakai periuk ni ramai yang bertanya ya. Ni Shogun ya. Dia besar and then Kak Zaida selesa masak dengan dia ya. Dia besar. Sivani Ari tanya. Yes. Kak Ida, apa itu butter vanilla? Butter vanilla is flavor. Butter vanilla flavor ya. Alright. Betul, tanpa kerisik tak kick lah. Sapura Ali kata. Tak kick you punya tak lah kata orang. Tak ya. Okay. Boleh jadi lauk untuk you nak makan dengan nasi ke, nak makan dengan apa-apa pun boleh. Cuma dia kurang kalau tak ada kerisik. Right. Kerisik yang dibuat sendiri lebih fresh dan wangi. Seharusnya Kumina Hussein. Dia buat sendiri lagi tu. Dia ada minyak ya. Kalau kadang-kadang beli tu dia campur, orang berniaga ya. Okey. Itulah Mariati Arifin kata orang-orang lama ni teliti. Sekali rasa je tahu apa yang kurang, apa yang lebih dalam sesuatu resepi sebab bagi dia orang yang quality tu penting. Ya, okay lah macam inilah. Anak-anak muda ya, jadi kita perlulah belajar daripada orang lama. Orang-orang lama, orang-orang yang makan asam garam, okey? Alright, jadi saya pun ada belajar baru lagi hari ni. Orang lama, orang budak-budak muda sekarang ni, dia orang banyak makan dekat restoran. Ya, semuanya dah siap. Jadi dia tak tahu nak beza, dia kurang lah ya, kurang nak beza yang asli dengan yang biasa. Kita ni pasal kita dulu kecil-kecil kita tak biasa makan kat restoran.
Masak sendiri kat Kita rumah, mak kita masak. Jadi kita boleh beza tau. Budak-budak sekarang dia semuanya makan di restoran sebab kita yang bawa dia orang kan. Dia makan di restoran, nanti dia tak dapat beza kan. Nanti dia kata restoran tu yang lagi sedap daripada masak sendiri kat rumah. Yang sebenarnya malas. Malas nak masak. Kalau dah ada depan mata, restoran depan mata, duit ada, pergi je lah makan ya, janji kenyang, janji sedap. Tak payah fikir, susah-susah. Jangan serabut-serabut kepala. Okey, tak apa. Yang penting kita bawakan tradisi itu ya Kak Zaidah. Yes. Macam rendang, kita punya apa, makanan-makanan yang lama. Kalau kita betul-betul kita tengok resepi dan kita makan hasil resepi yang lama-lama ni, memang boleh menambah hati ya. Harap Shogun boleh lantik Puan Zaidah jadi duta mereka. Oh, ya ke? Hina Haji Ahmad. Harap-harap Shogun dengar. Kan, siap. Okey, Alhamdulillah, because apa yang Kak Zaidah gunakan di sini memang menyenangkan Kak Zaidah punya kerja waktu menyenangkan memasak. saya. Bila senang saya. Jadi perempuan pun tengok saya masak pun selesa. Bermakna dia bagus lah. Yes. Saya kalau tak bagus, saya memang tak tunjuk lah. Saya pun malah nak pakai benda yang tak bagus. Walaupun ada yang nak sponsor ya. Haruslah. Okay, anyway, ayam yang boleh masukkan dekat dalam periuk yang besar ni. Taklah besar ni boleh masuk 2 ekor ayam. Yes, 2 ekor ayam 2 ekor ayam boleh masuk ya. Ini 1,5 ni Kak Zaidah masak ni. Masih ada ruang lagi. Okey, Ros Halimah Isa, salam Yes. Kak Zaidah and Bella. Saya suka tengok show Kak Zaidah sebab teringat kat arwah mak. Cara cakap sama. Kami orang Muar. Anyway, selamat Hari Raya. Jumpa lagi lepas raya. Thank you so much. Same to you. Thank you so much selamat Hari Raya. Kak Zaidah pun rasa happy juga for those yang ramai ya. Saya dapat feedback mengatakan bila tengok saya punya show dia teringat arwah mak dia ya. Saya pun sedih juga ya, tapi alhamdulillah terubat jugalah rindu sesiapa pada bonda masing-masing ya. At least bila you tengok tu you dapat mengimbau kembali lah ya peristiwa you with your arwah maknya ya. Saya pun rasa happy jugalah ya, nak rasa sedih pun sedih, happy pun happy jugalah ya. At least terubatlah rindu. Okey. Alright. Rindu yang paling dahsyat ialah rindu dengan orang yang dah tak ada. Tu tak boleh ubat tu rindu tu ya. Okey. Mai Sarah Rais, macam mana nak menyimpan overload yang lebih? Masuk dalam fridge. Kalau you dekat luar pun dia tahan ya, dia tak mudah berkulat. Tengok expiry date dia. Selagi dia tak expired, you boleh simpan dekat luar. Tapi nak lebih tahan, you simpan dalam peti. Alright, kita punya ni pun dah nak siap. Ya Bel, rendang kita dah nak siap. Nampak tu. Dia berkuah. Sebab saya bila saya guna cili hijau, dia berkuah ya. Ini kalau dia sejuk nanti dia akan kering. Okey, kita tunggu sekejap. Ya, nampak. Yes. So inilah namanya rendang hijau ayam. Okey, saya kejap lagi saya nak angkat, saya nak hidangkan. Okey, ada apa-apa yang perlu Kak Zaidah jawab? Okey, sementara kita nak tunggu dia lebih cantik lagi, saya ada benda yang saya nak beritahu perempuan dekat sini ya. Saya minta maaf sekiranya ada yang terlewat sampai orders, especially yang bahagian post ya. Yang bahagian post ni kadang-kadang kalau kita lewat hantar pun tidak melebihi daripada 2 minggu ya, yang keluar dari kedai kita. Yang lambat ni ialah proses penghantaran daripada pejabat pos ya. Jadi harap puan-puan bersabar sebab saya dapat kadang-kadang kata-kata yang menyedihkan juga ya. Yang sebenarnya kita dah hantar ya. Cuma tak dapat di-trace. Itu bukan masalah kita yang sebenarnya tak dapat di-trace. Bila kita dah bagi perempuan nombor tracking, bermakna kita dah post ya. Selagi tak sampai itu adalah luar daripada kita punya kerja lah ya. Saya pun tak tahu macam mana pos laju bekerja ya. Mungkin diorang pun bertengku lumus ya. Jadi saya yang kena marah, tetapi saya perlu bersabar jugalah ya. Dan ada setengahnya macam kita ada customer kita daripada mana tempatnya? Hulu Langat. Hulu Langat. Hulu ke Ulu Langat ni? Ya. Tempat ini agak jauh dan terpencil ya puan. Saya
ada yang menegur saya ya, bukan kita tak nak hantar, kita yang sebenarnya kita menunggu kalau ada siapa-siapa daripada kawasan situ untuk kita kumpulkan order untuk kita hantar serentak. Ya, walaupun 2 orang, 3 orang, tapi masalahnya kita tunggu-tunggu tak ada orang daripada kawasan yang berdekatan yang mengorder dengan kita. Jadi kita terpaksa tunggu hingga ke hari ini baru kita hantar, ya puan. Kemudian untuk kita nak hantar, kita terpaksa bayar lebih kepada runner kita. Kalau tidak, dia tak mau hantar. Saya terpaksa bayar RM40 untuk hantar ke tempat puan, ya. Jadi saya harap puan tak perlu nak marah-marah saya sebab saya dah keluar duit kocek saya bertambah lagi RM25. Saya tak claim dengan puan, ya, sebab saya harap puan yang ada mendengar, ya. Saya pun tak tahu nama puan, saya tak ada catat nama puan. Saya harap puan jangan berkecil hati, ya, sebab kita cuba sedaya upaya kita untuk kita hantar secepat yang boleh, ya. Tentang kelewatan tu insya-Allah kita akan hantar sebelum raya. Saya pasal kita ni ada banyak, ya, kita runner kita ada runner dia memang tak nak hantar sebab kita bukan runner naik motor, ya. Runner kita pakai kereta. Dia tak mau hantar kalau kita tak bayar extra charge lagi pada apa yang puan bayar pada saya untuk service charge, ya, ataupun delivery charge. So jadi harap puan faham iaitu tentang kenapa lewat, ya. Ya, tak perlu kita, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya. Kalau saya kena tambah untuk nak menghantar ke tempat puan, saya tambah. Saya tak akan claim balik. Ya, itu urusan kita lah untuk kita make sure that apa pesanan puan kita akan hantar. Seperti di tadi Hulu Langat, ya, kemudian di Einstein, ini semua jauh-jauh, ya. Bila kita nak hantar di Einstein, kita tak boleh charge RM15. Dia tak mau, runner ni tak akan hantar RM15. Ya, dia akan minta RM40 untuk hantar ke tempat-tempat yang jauh macam ni. Jadi saya terpaksa tambah untuk kita make sure that barang ni sampai pada tangan puan. Ya, so harap puan tak perlu susah hati dan risau. Kita akan cuba hantar secepat yang boleh, ya. Okey, Bel. Harap ya, sebab kita ada sedikit masalah untuk kita nak kena explain, ya. Harap perempuan faham, ya. Okey, dah nak siap dah. Kita dah ayamnya pun dah empuk ni. Bila dia kata baru dah sampai kat Penang. Bila dia dah terseng-seng macam gini ayamnya, maksudnya dah masak, ya. Okey. Alright. Kalau kita biarkan dia sejuk, nanti dia akan kering, ya. Alright, ini dah siap. Okey, ada apa-apa yang Kak Zada perlu jawab? Tak ada, Bel? Ada, Bel? Sementara saya nak mengedangkan ni. Allahu Akbar. Okey. Selamat Hari Raya Kak Saida dan Bella. Yes. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya back to you Mariati Arifin. Okey, maaf zahir dan batin. Terima kasih bagi resepi, tips dan petua masakan. Halalkan kami menggunakan resepinya, okey? Ya, halal. Jangan risau, ya. InsyaAllah halal dunia akhirat. Ya. Sapura Ali kata bersangka baik ajalah Kak Zaida. Ya, Kak Zaida pun bersangka baik, ya. Sebab itu cuma saya perlu jelaskan, ya, sebab kita melalui medium sosial macam gini akan spread very fast, ya. Which ada setengah orang dia tak tahu apa sebab, ya. Kita ada sebab musabab kenapa benda tu jadi macam tu, ya. Saya harap perempuan faham, sebab saya pun tak nak cerita yang sebenarnya ada runner yang saya terpaksa tambah. Perempuan bayar RM15, runner tak nak hantar RM15. Runner kita pakai kereta, ya. Kalau dia nak hantar ke Hulu Langat, dia tak nak RM15 tu. Ya, jadi saya terpaksa pasal kita dah cakap RM15, jadi saya terpaksa tambah pakai duit saya sendiri, ya. Jadi saya harap perempuan faham tu, ya. Salam Kak, nak tanya sikit. Agak-agak rendang hijau ni boleh bertahan berapa lama? Maksud saya bila kita letak di luar, bukan simpan dalam fridge. Dekat luar tahanlah 2 hari, ya. 2 hari pun tengok jugalah. Kalau you masak kering, okey. Kalau masak tak kering, berair, dia tak tahan juga. Ya. Betul, orang dulu-dulu seperti arwah mak saya beli masak sangat teliti. Yes. Bila masak sangat teliti, sorry. Ya, itu kita yang masak saya teliti. nampak bila puan masak. Terima kasih kerana kongsi resepi. Ya, kita masak teliti tu sebab nak sedap.
Siti Zaleha Saleh katanya, Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas segala resepinya. Saya dah pernah cuba banyak resepi-resepi Puan Zaidah. Semuanya menjadi dan sedap. Selamat Hari Raya kepada Puan Zaidah sekeluarga. Semoga diberkati dunia dan akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala doa yang tak henti-henti daripada you all. Kenapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nizan. Kak, baru nak masak rendang hijau. Thank you sangat Kak. Buka-buka Facebook Akak tengah masak rendang hijau tapi tak terlepas. It's okay, tak apa, you can rewind ya. It's okay. Masak rendang kalau guna daging, batang pinang kena rebus dulu tak? Atau terus masak je? Terima kasih. Tak payah. Batang pinang you jangan masak dulu ya. Dia lagi sedap kalau you terus masak dia. Right. Dia lebih sedap ya. So you tak payah tu dulu ya. Tak payah. For batang pinang tak payah. Yang sebenarnya masak rendang tak payah rebus dulu. Baru dia sedap. Air tapi you kena masak lama lah. Kalau masak macam style Kak Zaidah semalam tu, memendekkan masa. Itu dah macam instant ya, tapi pasal kita tak boleh tunggu lama. Biasa orang masak gendang berjam-jam ya. Kita tak masak 1 jam gendang. Gendang ni masak berjam-jam, 2-3 jam. Baru dia cantik. Okey, apa lagi Bel? Sekejap ya. Masalah? 1 jam dah habis. Ya. Okay, kita live kembali untuk tengok Kak Zaidah. Tu dia. Okey, gendang kita ya. Nanti dia bila dia sejuk, dia akan kering ya. Dia akan kering sikit daripada sekarang ni. Ini agak berkuah ya. Sebab tu saya guna cili hijau besar supaya ada kuah nanti untuk kita punya rendang ni. Masya Allah, sedapnya rupa. Tengok tu. Ditaburkan pula dengan hirisan daun kunyit. Yes. Untuk nak nambahkan lagi bau pada rendang kita. Alright. Alhamdulillah, selesai dah menu kita untuk episod yang terakhir sebelum raya. Alhamdulillah, dah ada 3 ya pilihan daripada program Jom Masakan Kak Zaidah untuk resepi rendang. Pertama, rendang kita ada rendang Padang. Yang kedua, kita ada rendang tok. Yang ketiga, rendang hijau ayam. Okey, selesai dah ya. Okey, semua rendang ni Kak Zaidah, yes, boleh kita tukar-tukar tak? Maksudnya contohnya ayam ni kita tukar kepada daging, boleh, kepada kambing. So boleh, jadi semua resepi boleh Semalam ada yang saya terbaca, ada yang tanya kalau nak pakai kambing boleh ya. Boleh ya, boleh. You nak pakai kambing boleh, rusa boleh. Apa lagi? Kambing, rusa, nak pakai unta pun boleh isi unta. Ya, betul. Sedap. Nak pakai isi kerbau, daging kerbau pun boleh ya. So terpulang. Boleh aja. Yang penting bumbu dia lain-lain. Macam ni, hari pertama Puan dah pakai buat rendang tok. Ni hari ketiga ke, bolehlah buat gendang hijau pula ya. Apa tu? Ina Haji Ahmad kata, saya faham situasi Puan Zaidah. Saya pernah kerja retail. Kena marah ni dah biasa. Dah biasa ya. Sebab ada orang yang suka marah-marah ya. Ya. Tak sabar apalah, ya Puan. Inilah apa orang kata lumrah hidup. Kadang-kadang kita marah-marah, kita tak tahu keadaan duduk perkara yang sebenarnya ya. Ya, betul. So marah-marah pun tak bagus juga ni sekarang ni zaman sekarang ni, kalau marah je sakit nanti kita. Betul. So elakkan daripada marah-marah. Okay? Jangan stres. InsyaAllah. Itu yang penting. Stres tu pun salah satu penyakit yang membawa kepada bermacam-macam berbagai penyakit ya. Puan stres, saya tengok pun saya lagi bertambah stres. Kan? Alright, thank you so much anyway for your wonderful support. Continuous support ya, tak henti-henti daripada you all, dan juga doa-doa yang tidak henti-henti. Terima kasih banyak-banyak. Allah Ta'ala saja yang membalas ya segala doa yang Puan tujukan untuk kita di Simply Sugar bersama dengan Simply Sugar team. Dan doa tu sekejap budak Kak Zaidah menarik-narik barang dan habis semua terlanggar barang ya. Ya, so kita sekejap ya. Alright.
Okey, so terima kasih ya. Terima kasih tak terhingga kepada perempuan yang mendoakan kita kat sini ya. Dan same goes to you, doa dari kita buat semua viewers ya. Dan Kak Zara pun ambil kesempatan ni ya untuk pasal kita dah tak ada live lepas ni raya ya. Naik raya. Naik raya nanti. Bila tu Kak Zaida? Mungkin kita cuti seminggu ke, saya tengok keadaan macam mana. Mungkin kita cuti seminggu ya. Saya rest dulu dan saya aturkan balik apa-apa resepi yang sesuai untuk kita buat waktu raya nanti. Ya. So Kak Zara ambil kesempatan untuk mohon maaf dan saya menyusun jadi 10 ya. Mohon maaf dan ampun kepada semua viewers, semua customer saya yang tak berpuas hati. Saya mohon maaf sebab ini adalah pertama kali, tahun yang pertama saya berniaga online. Ya. Saya sebelum ni saya berniaga di kios ataupun di kedai saya. Ini adalah tahun pertama saya berniaga online. Jadi banyak cacat celah yang saya hadapi dan saya mohon maaf, jutaan maaf ya untuk semua viewers dan customer, especially customer saya ya. Mohon maaf sangat-sangat dan insya-Allah kita akan cuba baiki dari masa ke semasa. Dan harap for those yang tu boleh WhatsApp kita ya. Sebab WhatsApp yang menjaga WhatsApp ni pun budak muda. Ya, budak muda dia pun tak tahan kena pressure. Ya. So saya mohon maaf ya. So di kesempatan ini Kak Zara ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin buat semua viewers yang akan menyambut Hari Raya, walaupun raya kali ni agak berlainan dari raya-raya sebelum. So kita just enjoy our day ya, hari raya tu. Tak tahulah macam mana, tapi tu saya fikir-fikir sangat apa juadah yang saya dah tunjuk ni, mudah-mudahan puan-puan dapat menghidangkan untuk keluarga walaupun seorang-seorang kat rumah ya. Walaupun dengan anak kecil-kecil, boleh puan perbagaikan, bagi jiran sebelah aja kalau tak habis ya. Kalau ataupun you masak banyak, just share with your jiran. Okey, so Ben, ada apa-apa lagi nak daripada Ben? Ramai yang memberi ucapan Terima selamat kasih banyak-banyak. Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Kami Terima di kasih sini juga banyak-banyak. ya di Simply Sugar Baking Studio bersama Kak Zaidah dan tim Simply Sugar ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Okey, ramai-ramai kita. Maaf zahir dan batin. Okey, ramai-ramai. Jom tim kita. Jom. Selamat Hari Raya. Kita wish 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih Assalamualaikum. banyak-banyak. Okey, Bye. insyaAllah kita akan jumpa lagi naik seminggu raya dengan menu yang baru. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.